Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi dalam video ini kami akan membentangkan tugasan berkumpulan kami iaitu yang bertajuk Kejadian Hujan dari Sudut Al-Quran atau Sains. Baiklah, untuk membantu pemahaman kita dalam memahami perbincangan pada hari ini, mari kita lihat definisi bagi perkataan yang dipilih satu persatu. Okey, yang pertama adalah hujan. Hujan ialah air yang turun yang terpeluap daripada wap di atmosfera. Yang kedua ialah Al-Quran. Sebagaimana kita tahu, Al-Quran ialah wahyu yang turun dari Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan iaitu malaikat Jibril. Dan seterusnya ialah sains. Sains ialah ilmu yang dicipta melalui pemerhatian, hipotesis, eksperimen dan logik. Dan yang terakhir ialah awan. Awan ialah wap air. Dan titisan awan tidak dapat jatuh ke permukaan bumi kerana saiznya kecil, tetapi cukup besar untuk membentuk awan. Baik, seterusnya saya akan menceritakan tentang proses kejadian hujan dari sudut sains. Pertamanya, matahari akan memanaskan air di permukaan laut. Proses evaporasi berlaku di mana air akan menjadi wap dan naik ke udara. Apabila wap ini menjadi sejuk, ia akan menjadi titisan air yang kemudiannya bergabung membentuk awan. Proses ini dikenali sebagai kondensasi. Tahukah anda, pembentukan satu titisan air hujan memerlukan gabungan berjuta-juta titisan awan? Gabungan titisan air menyebabkan awan menjadi berat, maka wujudlah hujan. Pembentukan hujan ini berlaku secara berterusan dan memainkan peranan signifikan dalam mengekalkan kesejukan bumi dan mengawal kitaran air. Dari sudut Al-Quran, temuan tentang proses hujan ini adalah sesuatu yang sangat mengagumkan para pengkaji barat. Sedangkan proses terjadinya hujan tertulis jelas dalam Al-Quran sejak 1400 tahun dahulu. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat ke-57. Bismillahirrahmanirrahim. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. Sadaqallahul azim. Dan maksudnya, dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira mendahului kedatangan rahmatnya hujan. Sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus. Lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan hujan itu berbagai-bagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Bukan sahaja itu, dalam jurnal yang berjudul The Atmosphere 1975 menjelaskan bahawa angin dalam proses hujan hanyalah sebagai penggerak awan. Sedangkan dalam Al-Quran surah Al-Hijr telah menjelaskan bahawa angin adalah pembawa air. Sebelum terjadinya kejadian hujan, terdapat beberapa proses tertentu menurut Al-Quran yang membolehkan air hujan terbentuk dan turun membasahi bumi. Ia dimulai dengan proses mengekat awan, menghentikannya dan menguraikannya. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan kepanasan matahari dan angin sebagai sebab terangkatnya wap air dari laut sehingga melepasi bukit-bukit. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan had bagi pengawapan air di mana ia akan berhenti apabila sampai di tahapnya dan tidak melebihi sehingga ke penjuru alam yang lebih tinggi, supaya ia tidak meninggalkan bumi tanpa kembali kepadanya. Diikuti dengan proses itu adalah proses pengumpulan wap air. Dalam proses ini, Allah Subhanahu Taala menghantar angin yang membawa semua jenis zarah-zarah yang membentuk awan, termasuklah zarah-zarah debu, tanah, benih-benih tumbuhan dan sebagainya. Semua jenis zarah ini berkumpul bersama dan membentuk awan.
Seterusnya adalah proses pergerakan awan. Dalam proses ini, terdapat satu ketetapan Tuhan iaitu peralihan air dari atas permukaan laut ke tengah-tengah benua. Dan proses ini dibantu oleh angin yang menggerakkan awan tanpa memintanya dari manusia sebarang bayaran atau gaji, kerana ia ditugaskan untuk mereka dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Dan akhir sekali adalah proses penurunan hujan. Allah SWT mengutuskan angin-angin untuk membawa awan-awan ke bahagian tinggi yang lebih sejuk. Kemudian ia menjadi awan yang bertambah besar dan bertambah besar saiz titisan. Dengan bertambahnya air dalam titisan itu, maka ia bertambah berat, menjadikan graviti mulai menariknya dengan kuat, mengatasi kekuatan dan mengangkat. Lalu ia menurunkan hujan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, baiklah. Sebelum saya simpulkan perbincangan kita pada hari ini, mari kita lihat hikmah terlebih dahulu. Okey, hikmah yang pertama adalah rezeki bagi seluruh makhluk. Okey, cuba anda bayangkan, jika tiadanya hujan, tiadalah aktiviti penternakan, tiada juga aktiviti pertanian dan juga tiada aktiviti perindustrian. Okay, cuba anda bayangkan bagaimana manusia nak survive. Okey, yang kedua, hikmah hujan adalah sebagai alat untuk bersuci. Okey, untuk pengetahuan anda, air hujan merupakan salah satu daripada 7 air mutlak. Okey, dan tanpa air hujan, air mutlak yang lain tidak akan terbentuk. Okey, contoh tanpa hujan, tiadalah air dan perigi, tiadalah air sungai, tiadalah embun air dan tiada juga air mata air. Okey, dan yang hikmah yang ketiga, hujan sebagai sumber air, tak ada hujan. Okey, dengan pembentukan hujan, dengan penurunan hujan, takungan-takungan air akan terbentuk secara semula jadi, dan takungan-takungan tersebutlah yang menjadi kegunaan harian manusia untuk meneruskan kehidupan, seperti mencuci baju, menyediakan makanan dan lain-lain. Okey, dan yang terakhir adalah hikmah hujan adalah wujud nyata dari rahmat Allah untuk seluruh makhluk. Ia merupakan salah satu bukti kekuasaan Allah. Jadi kesimpulannya adalah sebenarnya pembentukan hujan daripada sudut Al-Quran dan pada sudut sains sama sahaja. Cuba apa yang kami ingin sampaikan adalah hebatnya penciptaan Al-Quran, iaitu sudah membuktikan kejadian hujan ini beribu-ribu tahun sebelumnya, sebelum saintis datang membuktikan daripada sudut sains. Okey, jadi marilah kita bermunasabah dan mengambil iktibar dan juga pengajaran daripada kisah kejadian hujan ini. Okey, maka nikmat apakah yang ingin kita dustakan? Okey, itu sahaja, sekian daripada kami. Terima kasih.